yang dekat dalam FB tu. Avatar. Tak terjebak ke? Dah buat dah. Terjebak juga. Ya. Ya. Aduh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah kerana masih lagi kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dan hadir dalam majlis ilmu kuliah zuhur kita di sini di Perbadanan Universiti Besar Negeri Selangor. Dan alhamdulillah, walaupun hampir-hampir 6 bulan kita tidak bertemu, akhirnya bertemu juga. Alhamdulillah, saya masih lagi ingat location di sini. Takut-takut tak jumpa location dah. Jadi kita sambung hadis yang ke-19 daripada 40 hadis penawar bagi hati. Tajuknya pendakwah yang malang. Jangan kata pendakwah tak ada yang malang kan, ada juga pendakwah yang malang. Kita biasa dengar cerita rakyat zaman budak-budak dulu, Pak Lebay Malang kan. Tapi sekarang ni dia tukar tajuknya lah pendakwah yang malang. Baik. An Abi Zaidin Usamah bin Zaidin bin Harithah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bir-rajuli yawmal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru fir raha fayajtami'u ilayhi ahlun nari fayaquluna ya fulanu ma lak alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'rufi wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Muttafaqun alaih. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dipanggil muttafaq alaih kerana jalur riwayatnya atau sanadnya adalah sama. Maka bila sama je di antara Bukhari dengan Muslim, maka dipanggil muttafaq alaih, iaitu disepakati oleh kedua orang syekh besar, iaitulah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka sebab tu hadis ni antara hadis yang paling tinggi darjat kesahihannya, sebab kerana jalur riwayatnya adalah bersamaan dengan kedua-dua jalur riwayat ini dibawa oleh imam besar hadis. Baik, daripada Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. Abu Zaid Usamah, Abu Zaid itu bapa kepada Zaid, iaitu Usamah bin Zaid bin Harithah. Jadi orang Arab ni biasalah, dia punya nama atuk tu dia namakan balik nama atuk dia. Jadi dia panggil lah Abu Zaid, bapa kepada Zaid. Padahal Usamah bin Zaid tu bapa dia nama Zaid, tapi sebab dia ada anak nama Zaid, dia namakan anak dia pula, digelar nama anaknya Abu Zaid. Itu dia. Baik, Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jadi anak dia dinamakan sebagai Abu Zaid tadi. Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma berkata,
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini penting. Dia kata apa? Akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat nanti, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nanti ada seorang tu dilemparkan dalam api neraka sehingga terkeluarlah isi perutnya. Allahu Akbar. Ya, masa dibakar tu, nyalaan api yang begitu panas, dah tentulah boleh menyebabkan segala benda yang tersimpan di dalam perut tu, dia akan terus mula-mula kulit melecur kan. Kemudian pecah-pecah keluarlah isi perut. Baik. Kemudian lalu ia berpusing di tengah-tengah unggun api neraka. Sebab kerana tali perut ni panjang sangat, maka dia terpaksa heret tali perutnya sekali. Sambil berjalan tu dia berpusing-pusing dekat api neraka tu. Seperti berpusingnya seekor kedai di tempat penggilingan gandum. Jadi orang giling gandum tu maknanya bila bulat betul, kita bayangkan lesung tapi lepek, dia punya kita panggil alo lah. Kemudian lesung itu dia bulat pula macam roda, maka ditarik oleh keldai. Kadang keliling kan, orang pukul di jalan dia. Tapi keldai tu tak lagi mana, macam terikat dengan penggiling tu. Itu dipanggil penggiling gandum. Orang tak larat nak ketuk ataupun tumbuk gandum banyak-banyak kan. Jadi gunakan penggiling lah. Jadi Nabi buat perumpamaan yang sesuai pada culture atau budaya orang Arab ketika itu. Dia kata kau tengoklah, dia orang besok dalam api neraka, dia akan tarik tali perut dia sambil jalan keliling neraka tu, macam kau bayangkan keldai ditarik, keldai menarik penggiling gandum. Gitu. Berpusing dia. Para penghuni neraka terkejut melihat kejadian ini. Ini akan terkejut tengok kan. Lain macam je azab kau ni. Lalu mereka segera berhimpun di sekelilingnya sambil berkata kepadanya, hai fulan. Fulan ni bahasa orang Arab, orang Melayu pun gunakan juga, si Polan kan. Maknanya tak sebut nama orang tu, menunjukkan itu somebody lah, seseorang, dipanggil Polan. Kalau Melayu Polan, si orang Arab panggil fulan. Hai fulan ni dia. Mengapa jadi begini? Mengapa engkau jadi begini? Bukankah dahulu sewaktu di dunia engkau suka menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang mereka daripada kemungkaran? Orang kenal dia lah maknanya kan. Orang kata engkau dulu kan geng amar makruf nahi mungkar. Kan? Mengajak orang pada makruf, cegah kemungkaran. Itu dia. Dia kena betul tersebut tu. Amar makruf nahi mungkar. Jangan silap. Jangan silap sebut amar makruf munkar nakir. Jangan. Ada orang ceramah, dia kata, bila bukan ustaz lah, orang biasa ceramah pentas politik tu, kita nak tegakkan amar makruf munkar nakir tu kan. Amar makruf munkar nakir. Saya teringat sekarang kan. Baik. Lalu orang itu menjawab, ya benar, dia kata kan. Memang kata dia kan. Akulah orang yang sebenarnya yang muncul di kaca TV, kaca radio tak ada kaca lah kan. Di FB live, dalam YouTube kan. Itulah, ataupun di surau, di masjid dan seumpamanya. Dia kata dahulunya saya suka menyuruh orang lain berbuat yang makruf, berbuat baiklah, kebaikan, tetapi saya tidak melakukannya, dan saya suka melarang orang lain daripada kemungkaran, tapi saya sendiri melakukannya. Itu tadi hadis muttafaq alaih. Itulah tajuk hari ini, pendakwah yang malang. Okey, kita buka firman Allah dalam Quran. Dalam surah Baqarah disebut, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Adakah ta'muruna, kamu menyuruh, an-nas manusia, atamuruna an-nas, kamu suruh apa? Bil birri, buat baiklah. Wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa diri kamu. Sedangkan kamu membaca kitab Taurat. Itu Allah tegur pada golongan ahli kitab. Apakah kamu tidak mengerti atau tidak berfikir? Perbuatan kamu itu salah. Sebabnya yang kamu cakap tu kamu tak buat. Asbab nuzul ayat ni ialah sebab kerana mereka ni dia balik ke kampung menyuruh orang bersedekah. Tapi mereka tak bersedekah pun. Itu kebaikan lah. Mereka menyuruh orang lain supaya taat atau beriman kepada Rasulullah. Sedangkan dalam Taurat memang mengatakan macam tu. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Quran nukilkan balik apa yang dalam Taurat dan Injil.
Akan datang Nabi selepas ini, Nabi namanya Muhammad. Nabi Isa kata pun, lepas aku nama Ahmad. Itu Muhammad lah. Dia suruh orang beriman. Taatlah kamu pada Muhammad sebagai Rasul. Tapi diorang tak beriman pun. Jadi maknanya, macam mana perkara ni kita nak katakan yang menyuruh orang buat satu benda baik, tapi kita tak buat, kita berdosa. Di sini kita kena pakai pula kaedah syarak pula. Kaedah syarak ni gini. Maknanya, benda sekadar mana kita suruh orang tapi kita tak buat, kita berdosa. Sekadar mana, benda macam mana tu. Maka kita lihat dalam kebajikan dan kebaikan ni ada dua. Pertamanya, perkara yang hukumnya wajib. Kita panggil yang bersifat wajib lah. Rasa sifat wajib tu tak kena sangat. Yang hukum wajib lah kan. Wajib ni buat mesti, tinggal berdosa. Suruh orang semayang, dia tak semayang. Suruh orang puasa, dia tak puasa. Suruh orang bayar zakat, dia tak bayar zakat. Suruh orang tutup aurat, dia tak tutup aurat sangat kan. Nampak tak? Itu yang wajib. Tak buat dosa. Yang kedua sunat. Buat apa-apa tinggal tak berdosa. Itu dia. Setengah-setengah ulama' mengatakan, dia kata gitulah. Yang dikata berdosa tu, dia suruh orang buat benda yang wajib, dia tak buat. Itu berdosa. Kan? Sedangkan benda sunat, kalau dia tak buat, dia tak berdosa. Macam mana pula dia suruh orang, tapi tak buat, dia dosa pula? Apa kaitannya? Bukankah dia mengajar orang lebih baik daripada dia tak ajar orang? Di situ. Jadi maknanya, yang dimaksud sini lah perkara-perkara yang wajib. Ada pun perkara mungkar, jelas dia haram. Dilarang orang buat benda haram, tapi dia melakukan perkara yang haram, itu tak boleh. Ya? Baik. Jadi saya nak bacakan satu hadis Nabi yang lain, walaupun tak dalam kitab saya ni, kan? Sebab kerana masa masih lagi panjang tu, kita baca tu lagi hadis Nabi. Hadis Isra' Mi'raj ni. Okey. Jadi dalam hadis ni, terkejutnya para ahli neraka sebab tengok orang ni, title dia title pendakwah. Title dia seorang da'i lah. Kan? Tak kisahlah da'i milenium ke tak milenium kan. Da'i ni pendakwah lah maknanya. Jadi diorang ni pendakwah. Kan? Pendakwah hari ni macam-macam nama kan. Pencetus rumah. Kan? Macam-macam lagi da'i kan. Imam muda. Kan? Saya tak tersenarai lah pasal saya imam tua kan. Jadi Nabi kata, marartu lailatan usriya bi aqwamin taqridu syafahahum bimaqaridha min narin. Qultu man haula'i ya Jibrilu? Qala khutaba'u ummatika allazina yaquluna ma la yaf'alun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Aku melintas pada malam aku diisra'kan. Isra' ni makna berjalan malam. Daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Tapi dia masyhur nama Isra' ni, sedangkan peristiwa ni berlaku dekat di langit. Jadi patut Mi'raj. Dia tak kata Lailatan Urijabi. Sebab nama tu dah makruf kan. Betul lah kalau kata Isra' Mi'raj, orang pergi Isra' je. Ceramah Isra' kan. Balik Isra' Mi'raj tu, tu benda simple je lah. Jadi kata dia apa? Dia kata, aku melintas kaum-kaum yang menggunting lidah masing-masing. Ya? Dengan gunting-gunting yang diperbuat daripada api neraka. Dia besi gunting kan, tapi dia api neraka. Maknanya kita bayangkanlah, gunting tu api. Dahsyat. Kita biasa dengar berapi-berapi ni, gunting berapi. Kan? Berapi, gunting tu. Qultu, aku tanya, Nabi kata, man haula'i? Ya Jibril. Hey Jibril, siapa dorang-dorang ni? Maka Jibril mengatakan, mereka adalah khatib-khatib di kalangan umat engkau. Khatib ni orang baca khutbah lah. Yang berkhutbah kan. Kita pergi berceramah sekali sama termasuk. Pemidato yang bercakap benda yang mereka tak buat. Masa khutbah tu bismillah, masya-Allah. Ittaqullah. Gegar-gegar. Balik-balik rumah tengok anak perempuan dia seluar fit. Tudung saiz XS. Kan? Dia patut pakai XL, dia XL ni tudung dengan baju-baju yang sesuai ni. Allahu Akbar. Betul jadi bapa ni, dia kena garang dengan anak-anak, khususnya perempuan. Anak lelaki seluar pendek lah, biasa isu kan. Ataupun pakai gelang, pakai rantai, pakai subang. Kan? Itu elok kena pelempang je. Anak perempuan sama tu kan. Itu ujian. Ujian sungguh. Ya? Allahu Akbar. Tambah zaman sekarang, zaman penuh cabaran. Sebab diikutkan kawan dia. Orang tak pakai dah tudung macam ni, kotor tu. Orang sekadar up to date. Dia terpengaruh. Yang lebih sedih tu, kita tengok ustaz-ustazah pula dalam televisyen pakai gitu pula. Dia masyarakat tengok.
Dengan ceramah dia pula, dia angkat tangan, malas sama-sama kita berdoa. Gelang tu dia sampai ni. Kiri kanan tu. Kan? Cincin patut 2 je. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memang tak ada lah, contoh lah kan. Allahu Akbar. Kan? Cincin ni paling banyak 2 cukup. Dia baik lelaki perempuan. Lebih makruh lah hukumnya. Tapi kalau perempuan jangan. Sebab nanti kita macam tak didik isteri pula. Nak kalau jadi pemimpin jangan. Nanti orang soalkan pula kan. Rakyat tengah susah, rumah kena roboh, kau isteri kau cincin, ya Allah ya Karim ya Rahman Rahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nampak tak? Tu dia. Berat ni benda ni kan. Memang emas, memang kita tak dapat nafi orang perempuan suka. Kecuali emas ni lah, semua tak suka kan. Ni emas jugalah, emas ni emas. Tapi jangan pun kena kawal, kena kontrol kan. Jadi macam itulah nak ceritanya kan. Benda ni berat. Allahu Akbar kan. Khutbah ni pula sebenarnya orang kata, "Ustaz, khutbah bukan kau orang baca, bukan salah dia." Itulah kita tuan kita baca. Kita baca. Patut khutbah tu bukan baca sepatutnya kan. Dia berkhutbah kan, nak menyampaikan. Itu itulah. Tapi bukanlah saya nak menyanggah mana-mana negeri kan yang tak khutbah tu perlu juga. Kalau dia tak nak khutbah, kata-kata dia. Itu kita tengok dengan khatib tu, ibadallah, ittaqullah, dia terkita. Kan? Jadi teks tu dia paling kurang pun mengurangkan kegetaran lah. Kan? Kalau betul-betul tuan kan, orang khutbah ni dia khutbah. Antara contoh terbaik Mesir lah. Saya tahu di negara Arab banyak saya pergi, Mesir paling bagus. Khatib dia ada sinopsis hantar dekat SB check je apa tajuk hari ni. Betul dia ke khutbah berdasarkan sinopsis yang ada. Sinopsis dia tak baca. Dia hanya hantar kat Bukit Aman. Bukit Aman orang lah. Ini pengalaman sendiri saya tengok. Saya satu teman Syekh saya pergi khutbah kan. Saya kata, "Syekh ni apa Syekh?" Ini sinopsis dia untuk hantar ke Bukit Aman. Bahasa dia inilah mubahas kan. Polis ni SB. Betul dia khutbah dia naik je. Dia cakap macam tu. Itu dia. Baik. Jadi Nabi kata puak-puak ni dia cakap tapi tak buat pun. Itu berat tu. Nak cakap. Cerita pasal mungkar tu ada dalam rumah dia sendiri. Ada pada isteri dia, ada pada anak-anak dia. Waliyazbillah. Minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala perkara seperti ini. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda lagi, "Mathalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kama salis siraji yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsahu." Hadis ni riwayat Imam At-Tabrani. Apa maksud dia? Nabi umpamaan orang yang mengajar orang benda baik tapi dia lupa diri dia sendiri. Seperti mana lilin yang menerangi manusia tapi membakar diri sendiri. Maknanya benda ni satu perumpamaan negatif kan. Orang dia ajar orang buat baik kan, tapi tak buat pun. Macam lilin lah. Lilin tu dia bakar diri sendiri walaupun orang lain terang. Maknanya orang lain dapat manfaat. Orang lain dapat manfaat tapi dia tak ada manfaat. Sebab apa? Dia hanya menyampai je tapi tak beramal pun. Allah, berat tu kan. Tapi kalau masuk peribahasa Melayu, guru umpama lilin. Kan? Membakar kan dirinya sedangkan orang lain pula dapat manfaat. Jadi tak sama kan pada perumpamaan yang Nabi sebut dengan peribahasa kita. Tapi tak kisahlah, nak ceritanya pada Islam ilmu yang disampaikan tapi tak beramal ibarat gitulah, macam lilin. Dia sampaikan ke orang tapi dia tak buat. Sebab tu kalau kita buka kitab Al-Mursyidul Amin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam kitab tu menyebut seorang guru ni walaupun dia malas sekalipun tapi depan murid dia kena rajin. Gitu. Depan murid dia kena rajin. Contohnya kan, kalau dia warden asrama lah kan. Orang tahu warden ni biasanya ialah guru lah kan. Dia sendiri pun malas main sunat subuh contohnya. Dia pun kena buat lah kat surau tu solat sunat subuh. Walaupun malas, dia buat, kena buat sebab murid tengok, guru aku pun buat. Gitu. Ada tak satu kes pada sunnahnya solat tu tak ada tak wujud pun atau wujud pun dengan cara khilaf ulama. Ulama beza pendapat. Apa dia? Solat sunat qabliyah Jumaat. Kan? Dia ba'diyah tu yang sunat muakkadnya. Qabliyah yang sebelum tak ada. Tapi sudah kerana masyarakat banyak buat, jadi macam satu orang kata adat yang baik kan. Kita kata benda tu pun tak sunnah pun elok kita buat. Dan menunjukkan masyarakat kita contoh benda yang baik. Cumanya sekarang musim PKP lain kan. Lepas habis azan pertama terus naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus saja azan kedua. Itu pun ada kontroversi. Orang kata, kenapa tak boleh solat sunat? Tanya dia, muakkad tak muakkad? Sunat kan kira berapa? Dia ingat sunat sama macam khatan ke? Ini sunat ada dia punya kategori kan. Ada benda kita kena berlapang dada kan.
Macam baru ni kat tempat saya kan, dia umumkan lepas habis solat Jumaat semua kena bangun lah, beredar kan. Sebenarnya sunat muakkad yang betul-betul tu kat rumah kita buat. Tu pun ada bising setahu punya kan. Dia macam mana dah arahan dia. Kalau tidak kan adalah lama nak keluar dari sini lepak-lepak lagi kan. Kalau mesti PKP ni lah, tu je lah kan. Tu tak masalah sebenarnya benda tu. Tapi kadang-kadang kita tak faham situasi-situasi tertentu kan. Gitu. Baik, jadi maknanya seorang guru gitulah. Dia kena rajin-rajinkan lah. Contohnya macam dekat, okey ni contoh lagi kat Selangor ni banyak saya tengok. Lepas solat Isyak, lepas solat Isyak, sebelum lepas wirid, sebelum doa, apa dia? Baca surah Al-Mu'min ramai. Tunjukkanlah. Walaupun kat surau tu dia ngajar bahasa Arab je. Anak tak apa sih, anak ngajar bahasa Arab je. Tak boleh sama je, tunjukkan dia baca sekali. Ni tak, kata, pasal tak baca sekali ustaz? Bid'ah dia. Zaman Nabi tak ada baca Quran ramai, bid'ah. Boleh. Tahulah slang Arab pun kan. Benda baik, bila benda baik dia tak jadi bid'ah dah. Dia benda tak baik di bid'ah tu dia. Contoh. Dia baca Quran campur lagi perempuan. Siap boleh dia joget pernah langgar kan. Tabarakalladzi. Itu je. Itu bukan bid'ah, berdoa. Tu. Jadi benda betul, tak ada masalah. Macam orang kata yang zikir joget kan, itu masih lagi kontroversi juga. Macam mana nak fatwa kan. Kau cakap dia seseorang zikir joget lantak dia kan. Tapi biasanya lah orang zikir joget ni badan dia ada jin. Dia tak tahan panas tu. Itu biasa gitulah. Dia tak tuduh lah yang joget tu ada jin kan. Tapi kalau ada jin sungguh jadi gitulah biasanya. Baik. Jadi tunjukkan yang baik sebab kita ajak benda yang baik kan. Jadi orang tengok, orang akan contohkan tiru sekali. Ya. Man amara bima'rufin, siapa yang mengajak orang buat baik ma'ruf, falyakun amruhu bima'ruf, maka hendaklah perintahnya juga perintah yang ma'ruf. Maksudnya gini, kalau dia suruh orang buat baik, dia pun kena buat baik juga. Itu maksud dia. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda lagi, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin alimul lisan. Perkara yang paling ku takut berlaku atas umatku lepas ku wafat besok, setiap orang jadi munafik. Hanya alim pada lidah saja. Hadis riwayat Tabrani dan juga Al-Bazzar. Dia cakap tu hebat dengan hadis riwayat perang-perang kan. Tapi dia hanya munafik. Dia bukan beramal pun. Betul kadang-kadang kan dalam masyarakat Malaysia ni, para pendakwah sepatut jangan banyak komen benda baik orang buat lah. Patutnya lah kan. Komen benda tak betul, habis cerita. Orang zikir pun dia nak komen. Kan? Orang baca Quran ramai pun kita nak komen. Banyak lagi benda maksiat dan mungkar. Kalau nak komen pun biarlah komen yang bernas. Kemudian manfaat baik. Kan? Itu saja. Kan? Kalau tak betul, berbetulkan. Peluruskan mana yang bengkok. Itu saja. Bukannya benda tu kita dah tahu dia bengkok. Kita tak luruskan, kita patahkan terus. Faham saya kan? Ini maknanya orang tak buat langsung dah lah. Orang tak buat lagi dah. Kan? Baik. Hadis di atas mengandungi amaran keras kepada orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, sedang dia sendiri tidak melakukannya. Dia. Kadang-kadang kat stiker dia amar ma'ruf nahi munkar. Tapi benda munkar tu dia buat. Kerja mana? Kerja jadi bonzer kelab malam. Tu dia. Kan? Tengok stiker bismillah masya-Allah kan. Amar ma'ruf nahi munkar. Kan? Tapi yang betul-betul baik alhamdulillah lah, ini tak baik ni kan. Tapi duk kerja tu buat maksiat. Kan? Assalamualaikum bang. Kerja mana malam? Malam saya part time mana? Saya bonzer kelab malam. Apa stiker amar ma'ruf nahi munkar? Baik tu tulis je amar munkar nahi ma'ruf. Terbalik je kan. Tapi orang tak boleh cakap lah, kena lepuh. Apa kan? Jangan gitu. Dia termasuk tak bab ni? Termasuk. Lepas tu kita ni slogan tu biar betul-betul. Slogan. Slogan biar kena dengan perbuatan. Zaman sekarang ni bahaya slogan. Kerana buat tak betul pun slogannya. Yang gempak kan. Contohlah, ni tak berlaku, tapi contoh kan. Saham patut syariah. Kan? Masuk-masuk tengok dah tak patut syariah punya. Tak? Itu dia. Nak bagi nama agak Islam As-Sahamus Salam kan. Contohlah kan. Mudah-mudahan tak adalah, tapi kita bimbang kan gitu. Baik. Dan juga dia suka melarang orang lain daripada kemungkaran sedangkan dia sendiri melakukannya. Dia cegah orang buat benda mungkar. Jangan ambil rasuah. Tengok rasuah tu dia berguni-guni dia ambil. Tak? Jangan. Benda haram tu tak haram. Maka wajib ditinggalkan olehnya. Bukan saja dia suruh orang lain tinggal, malahan dia sendiri wajib meninggalkannya.
Jadi sebab tu kita sebagai orang Islam ni, benda mungkar kena cegah. Ulama' terdahulu cegah benda mungkar ni tak pilih bulu. Siapa dia bersalah, orang besar, orang bawah, dia akan tegur. Kalau kita mengaji, kita tak tasawuf, itulah sebenarnya. Lepas tu kalau orang pandang negatif pada orang mengaji tasawuf ni banyak tak betul, tu tanya dia tak betul tu tang mana. Kalau dia kata, mana betul lah Ustaz? Baca pula kitab Bustanul Arifin, karangan Imam An-Nawawi. Baca kata-kata. InsyaAllah kot, kalau kita habis kitab ni, kita baca kitab tu pula. Depan tu ada 40, tapi dia punya yang Bustanul Arifin. Kata-kata hikmah cukup cantik. Kan? Cerita para ulama. Bismillah, Masya Allah. Tengok, mereka berani. Sedikit pun tak takut. Sebab dia kata dah. Dia kata, siapa yang menuntut ilmu kerana takutkan kepada Allah. Masa belajar lu memang takut ke Allah. Dia belajar. Macam tuan-tuan perempuan belajar ni pun tak takut ke Allah. Dengar, takut. Dia dengar je, banyak benda wajib tak buat, kita buat. Benda sunat kita buat juga. Sebab takutkan Allah Ta'ala murka ataupun tak redha dengan kita. Mana benda haram, benda mungkar kita tinggalkan. Siapa yang mencari ilmu kerana takutkan Allah, semua benda takut dengan dia. Nampak tak? Semua benda takut dengan dia. Semua takut. Manusia takut, jin-jin pun takut. Tapi sesiapa yang takutkan manusia, lebih takut pada Allah Ta'ala, maka kan, tak ada siapa pun takut dengan dia. Itu sudah ni dia takut dengan orang. Manjang takut. Semua takut belaka. Itu dia kan. Walaupun satu benda tu salah, tegur dengan cara beradab tu je. Bukan maknanya kata-kata, mesti tegur. Tegur tu dia memalukan orang. Jangan. Lepas tu kita nak menasihat orang ni, nak mencegah kemungkaran biar ikhlas. Ikhlas tu kan dalam hati kita sendiri. Satu. Yang kedua, cara kena betul. Dua benda ni baru jadi baik. Kita pertama tengok benda mungkar tak betul. Ataupun kita tengok orang tak buat benda makruf. Kita ajar buat benda makruf, kita cegah kemungkaran dengan ikhlas hati. Ikhlas hati. Memang kita rasa kesian kat dia. Kita jumpa dia, Assalamualaikum, salam. Tinggal mana, sekian-sekian. Nak tegur sikit pasal semayang tadi tak betul tu. Kalau betul gini ni kan. Orang yang kedua, cara kena betul. Cara tu kan, jangan tengking, jangan maki, jangan herdik. Dan jangan malu ke depan orang. Nampak? Ini pengalaman saya tengok setengah. Mungkin kat Malaysia tak ada berlaku sangat lah. Tapi ada orang Malaysia tiru panggil tu, ada juga. Kan? Dia tiru panggil papa Arab ni, tegur orang masa tu, tegur. Dia tak kisah. Tapi jenis mungkin kacau orang, tak kisah. Ada juga setengah gitu. Satu imam cerita, dia imam tempat ni, tak sebut lah lokasi kat mana kan. Pasal rakaman ni kan, nanya aku kena saman kan. Sekarang ni saman nyaman je. Aku duit tak ada ni. Jadi, Nazir Majid tu tegur imam tu. Kan? Ustaz, awak nak baca zikir panjang sangat ni. Masa pendek dah lah kan. Cara tak betul. Saya cakap kan, cara tak betul tu juga. Kan? Orang macam tu dia sebenarnya dia bukan nasihat ikhlasnya. Pertamanya tahap dia nak nasihat orang, tak kena gaya. Orang tu pula imam. Dia pengusi ataupun nazir kan. Kira makmum lah masa mayang kan. Adab tak jaga. Sebab terpengaruh dengan, kau sebut Wahabi kau, marah aku pula orang kan. Tapi lebih kurang macam tu lah. Kan, dakwah alat. Tapi dia orang tak panggil dakwah Wahabi, dia panggil kami golongan Salafi kan. Tak apalah, salah pi tu betul. Terus hang dah salah pi dah lagu ni kan. Ataupun selfie. Janganlah begitu kan, buat cara elok, tegur orang dengan cara yang berhemah dan berhikmah. Benda tu kan jadi ikhlas. Satu, kemudian dapat pahala. Kita ikhlas tegur orang Syekh, tapi kan kita tegur orang tu kasar kan, orang tu dia malu, tak ada pahala dah, malukan dia. Nampak? Mesti ada orang tanya, Ustaz, kalau ada orang lelaki dalam kami perempuan ni, macam mana nak tolak kan? Kata orang tunjuk gini. Sebab kita rasa Islam dan iman tu besar daripada jaga hati orang kan. Kan ada kata-kata hikmah, betul? Bila dia kata apa? Kawan adalah sahabatku juga, kebenaran juga adalah sahabatku. Tapi bila bertembung di antara sahabatku dengan kebenaran, maka yang betul-betul kawan aku, sahabat aku adalah kebenaran. Itu dia. Itu betul. Kan? Benda salah nak buat macam mana kan? Tu jumpakan kawan baik lu, kawan sekolah lu kan, yang salam, tak boleh, sorry, haram. Mana tu? Kan? Cakap elok-elok dengan dia kan. Ataupun kalau tak nak bagi dia malu, jangan bagi. Jangan salam. Kan? Dulu kat Indonesia lu, kalau kita pergi kat Indonesia, biasa saya salam lelaki perempuan ni. Bila ada masuk ajaran apa ni, kata bukan ajaran Islam ni, dakwah dah berkembang. Tak salam dah. Nampak tak? Kita buat tangan gini dia faham dah. Ya maaf ya Pak ya. Ya. Kan? Nampak tak? Itu dia tangan. Kan? Tahu dah. Tidak lu main bedal dia. Kan? Yang kia-kia pun salam sekali kadang-kadang. Kan? Nak kata macam mana? Kita kata dia ilmu tak ada, ilmu dia banyak.
Yang kita pun terkekian tengoknya, boleh tak boleh, boleh tak boleh kan. Itu. Ya. Allahu Akbar. Banyak benda lah yang kena sebut contoh di sini. Baik. Oleh itu hendaknya para pendakwah mendahulukan mendakwah diri mereka sendiri. Kalau pendakwah itu sendiri telah mengamalkan kebaikan dakwahkannya, tentulah orang lain akan mudah untuk mengikutinya. Orang tengok dia sendiri kan. Rajin berzikir, baca Quran, kan? Masuklah masjid dia banyak berzikir, baca Quran. Orang tengok, orang ikut. Kebaikan-kebaikan itu tadi. Jadi sebab itulah membetulkan diri sendiri ni cukup susah. Macam kita bercakap ni kan, telinga yang jauh pada kita, kita kata mesti dengar. Sedangkan yang dekat kita ni, tak mau dengar kan. Sebab itulah kita mohon pada Allah. Benda ni perlukan kekuatan. Perlukan kekuatan. Tentunya orang lain akan mudah untuk mengikutinya dan mereka dengan mudah percaya bahawa apa yang diajaknya itu adalah satu perkara yang baik. Dia ajak orang pada perkara yang baik, dia buat, orang kata mesti baik ni. Sebab dia bos ni buat, dia bukan cakap je. Dia macam ni lah, macam kita buat perumpamaan kan. Orang meniaga ubat kurap, kan. Jadi dia sendiri ada kurap, agak macam mana tu. Ni ubat kurap yang terbaik kan. Dijamin 1% kurap anda akan hilang selama seminggu. Kan. Orang tengok kat tangan dia kurap banyak juga. Jadi orang tak belilah kan. Orang kata dia sendiri ada kurap. Tapi ni kurap, ni bukan kurap, ni karap nama dia. Tak ada ubat, belum jumpa lagi saya jual ubat kurap kan. Kan, dia tipu orang lain lah. Orang lain dia tipu kan. Tapi kalau orang yang tahu, ni kurap kan ni kan. Begitulah maknanya. Jangan sesekali mengajak yang baik atau mencegah kemungkaran sedangkan kita sendiri pun tidak melaksanakannya. Baik. Tetapi kalau pendakwah itu sendiri belum melakukan, maka orang tidak akan menganggap itu benar ataupun meragui kebenaran tersebut. Dan mereka pun tertanya, kan, kalau betul kenapa dia tak buat? Dan kalau betul lah perkara itu baik, kenapa dia tak buat? Kalau sebenarnya baik apa yang disuruhnya, itu tentulah dia sendiri terlebih dahulu melakukannya. Begitu pula halnya dengan kemungkaran larangnya. Kalau ia sendiri telah melakukan kemungkaran tersebut, tentunya orang tidak akan mengendahkan tegurannya dan tindakannya itu telah menjadi hujah bagi orang lain untuk mereka terus sahaja berada dalam kemungkaran tersebut. Jadi kalau dia cegah dengan mulutnya, kan, dia sebut ni kemungkaran, tiba-tiba dia sendiri yang buat. Jadi orang nampak, tak nampak pun mungkar. Macam kita katalah kan, jangan makan makanan yang syubhah. Kan? Atau makanan yang haram. Haram ni nampak haram. Kan? Halal nampak halal. Tapi yang syubhah ni tak jelas halal dengan haram dia. Tiba-tiba dia sendiri makan benda yang syubhah. Macam mana agak-agak? Ini kena hati-hati. Kita pada hari ni, satu hari, pada kita, pada semua orang lah, kan, tak kisahlah, taraf dia pendakwah ke orang awam. Kita dikelilingi dengan makanan-makanan yang syubhah. Kita pinjamlah kata-kata Mufti Brunei tu, betul lah kan? Benda yang kita sendiri ragu-ragu tentang halal dia, itulah nama dia syubhah. Banyak hari ni. Tengok orang makan kan, aceng laksa. Pakai kepiah putih makan, elok je. Isteri ni elok pakai tudung, macam haji-haji lah. Kan? Kita nak marah aceng laksa tu tak boleh. Dia kata apa, siapa so makan, sudah nama aceng lah. Dia kan? Lainlah kau nama dia Ahmad. Kan? Faham tak? Tapi orang buat alasan apa? Tuan-tuan dan puan sekalian. Pekerja dia pakai tu, tudung. Okey, kita tanya pekerja tu. Kan susah, berapa harga? 50 sen. Dah confirm dia bukan orang Malaysia. Bunyi sen lain sikit, kita 50 sen. Kan? Berapa? RM3.50. Kan? Maknanya, bukan orang sini lah tu kan. Saya pernah tanya orang Indonesia, kan, yang kerja-kerja dekat kedai-kedai restoran Cina ni, yang bukan Islam lah, kan. Kan sebut Cina kan resis pula kan, aku nak kena lagi. Yang bukan Islam lah. Kalau sebut kafe keras sangat. Tak Islam ni lembut sikit lah, non-Muslim. Kan? Dia tentu ada masak-masak benda yang haram kan. Dia kata begini, masa ejen di sana kata, kau kerja tempat sekian. Dia Muslim. Dia tahu kan halal haram. Tapi sampai sini lain cerita dia. Dia nak buat macam mana? Saya kata, apa pengalaman anda? Saya masa tadi wartawan sekejap kan. Macam mana pengalaman anda? Dia cakap, kami tak boleh makan ikan mahal. Ayam pun mahal. Yang murah daging babi. Dia cakap sendiri. Dah lapar dia makan lah. Ya udah lapar Pak Ustaz, makan je kan. Dia makan. Kesian tak? Kesian. Jadi saya takut nak ceritanya orang-orang macam ni yang teranaya tau. Dia tak ada, kalau nak balik kan, zero tak ada apa. Dia kena bayar pula. Yelah bayar pasport tu, bayar itu, bayar ini kan. Dia kerja dia pula 3 bulan kan tak ada gaji saya kan. Dia cover balik. Itu dia, bayangkan.
Dia terpaksa lah yang kita ni tak tahu. Kan? Makanlah. Dia susah tengok nama acing, dia tengok tu. Pakai tudung kerja kan? Nampak tak? Pernah berlaku. Satu tempat saya tengok kan. Memang pekerja dia, ni kedai lain pula. Pakai tudung. Tapi dalam tukang masak dia tengok. Ya Allah. Bertetu. Bukan nak kata Myanmar tak Myanmar gitulah. Macam mana tu? Inilah masalah dia kan. Allahu Akbar. Jangan kita bincang bab halal, halal macam-macam halal. Tengok kita sendiri tak buat kerja kan. Memantau. Sama termasuk dalam bab ni lah. Ni dia. Ya. Allahu Akbar. Jadi kita yang ada kesedaran ni jangan. Bukannya kita mati tak makan turun kan. Banyak lagi kedai-kedai lain yang halal. Ya. Banyak lagi kedai yang halal. Baik. Jadi kalau dia sendirilah melakukan kemungkaran tersebut, tentunya orang lain tak mengendahkan tegurannya. Dia tegur pun orang tak endahkan lah. Kau pun buat juga. Nak cerita makanan-makanan syubhat, kau pun makan ke? Kan? Kau nama pendakwa orang gunakan tu lah. Kan? Satu masa dulu ingat tak isu nasi kandar pelita tu kan? Gitulah. Kan? Bila ada letak seorang ustaz tu, orang nampak macam makanan tu jadi halal kan? Kita pun tak tahu status sebenar macam mana kan? Itu kena hati-hati tu. Kan? Ni. Nak pula jadikan ustaz selebriti ni pula sebagai dia punya, kita panggil duta perniagaan dia. Orang nampak benda tu macam boleh. Padahal kalau orang tahu sebelok tak boleh. Allahu Akbar. Ni kena hati-hati. Kan? Macam setengah-setengah perbankan kan. Kita nampak dia punya kita panggil dia punya panel syariah dia kan. Tengok gambar kan. Sahibus samah kan. Tak apa alhamdulillah, tapi takut sahibus samah dia. Kan? Bukan takut samah lain kan. Kalau orang Kelantan samah lain kan. Ni sahibus samah kan. Lah boleh bosan kan. Bosan. Saya takut gitu juga. Saya tidak menghina, tak takut. Mereka dia tak tahu kadang-kadang. Dia kena. Kan saya pernah cerita kan. Saya pernah beri talk macam tuan jemput saya. Ada tak pusat latihan bank jemput saya? Kan BSN tu. Jadi masa kita ceramah tu dia tanya soalan, Ustaz, kami ni pada bahagian syariah. Okey, bagus alhamdulillah ada syariah dia. Bukan apa Ustaz, kami dah buat. Bukan dah buat, kami dah suruh buat tapi dia orang tak buat. Macam mana Ustaz? Saya kata, bukan ke dah buat? Tak benar Ustaz, dia nama saja. Kami ni ada saja, tapi orang pun tak buat sangat. Maknanya bukan dia tolak terperatus. Dia buat rasa-rasa mana yang untung dia. Yang tak untung dia tak buat. Saya kata ni dah bahaya ni kan. Itu dia. Jadi jawapannya senang lah. Kalau kita dah terlibat dengan penipuan tu dah mungkar. Dosa lah kan. Terlibat sekali lah. Itu saya kata. Kan? Penting. Benda-benda gini kita kena ambil kira juga. Jangan tak ambil kira. Jadi kata dia nanti orang buat hujah atas dasar perbuatan seseorang pendakwah atau ulama itu berkekalan dalam melakukan dosa, orang lain pun akan buat dosa juga. Kan? Orang tak endah tindakannya, kemudian dia akan terus berada dalam kemungkaran tersebut. Baik. Pendakwa yang seperti ini dapat memberikan kesan yang sangat buruk pada dakwah dan dapat menjadi batu penghalang kepada kemarahan perjalanan dakwah itu sendiri. Itu kena ingat. Ya. Jadi orang susahlah nak terima nanti. Jadi halangan dia orang katakan jangan dengar cakap diri sendiri pun buat tak itu dia. Baik, kemudian jadi batu penghalang, jadi susahlah. Dakwah tu sepatutnya ramai orang nak ikut, jadi akhirnya orang tak mau ikut sebab kerana segelintir para pendakwah yang bercakap tentang mereka sendiri tidak melakukannya. Maka dari kerana itu amat berat pula seksaan yang akan dikenakan ke atas dirinya sebagai balasan yang setimpal dengan tindakannya yang merugikan itu. Jadi sebab dia saja, maka benda betul tu jadi tak betul pada pandangan orang. Dia cakap benda betul dah semuanya, tapi seakan tindakan dia sendiri tak beramai yang makruf, dia sendiri yang melakukan mungkar. Jadi benda yang dia cakap tu betul dah. Benda ni makruf, benda ni mungkar. Jadi orang susah nak terima. Jadi benda betul, benda baik, jadi benda tak baik. Ya? Jadi kalau kita tengoklah hadis ni, setimpal tak Allah beri mereka balasan. Setimpal sangatlah. Padan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala agar melihara kita dari persiksaan. Jadi macam mana pula kalau ada ulama tu cakap benda betul dengan amal dia dipanggil al-ulama al-amilin. Dia ulama tu beramal dengan ilmu dia. Maka kita pula mesti mengikuti mereka ni. Jangan kita tolak dia. Kita ikut dia. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW innan nasa lakum tab'un. Apa kata Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis Nabi pesan, sesungguhnya manusia ini menjadi pengikut kepada kamu.
innan nasa lakum taba'un. Sesungguhnya manusia menjadi pengikut kamu. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ard. Dan sesungguhnya ada orang-orang yang datang daripada seluruh pelosok dunia kepada engkau. Yatafaqqahuna fid din. Mereka belajar agama secara mendalam. Daripada dulu lagi begitu. Tempat-tempat yang masyhur dengan tempat belajar ni orang datang jauh-jauh. Macam kita hari ni lah, ada sekolah pondok, ada sekolah agama, orang datang jauh-jauh. Ada masjid yang cukup masyhur, buat pengajian bacaan kitab, ada yang diskusi kitab, ada yang baca kitab pada awal sampai khatam. Apa kata Nabi? Orang datang pelosok dunia belajar dengan kamu. Fa iza ataukum fastausu bihim khaira. Bila mereka datang kepada engkau, berilah pesan kepada mereka supaya melakukan kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi bila orang datang minta pesan, pesanlah yang baik-baik belaka. Macam kita setengah-setengah orang lah. Ya, kadang-kadang antara kita kau ustaz paling apa, orang tahu kita ni Pak Haji. Orang nak pergi haji kan. Orang jumpa kita. Bang Haji, apa dia? Saya nak pergi haji ni, cubalah pergi saya pesan-pesan yang baik. Pesan yang baik. Kan? Pergi sana kau jangan buat gitu, kan? Kau buat begini. Kau jangan ikut orang, kau pergi belajar. Itu macam tu sama juga. Bila orang datang jumpa orang yang alim, maka tanya orang yang alim itu tentang perkara-perkara nasihat, maka nasihatlah dia yang baik-baik. Nasihatlah dia yang baik-baik. Sebab nanti dia akan balik bawa kebaikan itu. Satu kita belajar ni sebenarnya. Belajar ni ilmu. Tapi belajar adab tu lebih utama. Itu ulama-ulama dulu. Dia kata aku belajar walaupun puluh tahun. Tapi aku tidak belajar beradab. Aku masih tak sempurna ilmu tu. Itu pentingnya. Pentingnya adab. Baik. Dan Allah firman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah kata, kena hai orang beriman, kenapa kau bercakap benda yang kau tak buat? Amat besar kemurkaan Allah kalau kamu bercakap benda yang kamu tak buat. Jadi Allah murka. So bila ajak orang yang baik, nasihat yang baik, maka buatlah perkara kebaikan tersebut. Jadi tetapi sekadar dakwah yang betul pula tak diikuti, macam mana pula kita? Dakwah tu betul dah. Dan diajak, kita tak buat, kita berdosa pula. Kita pula yang dia berdosa. Baik. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah orang yang lebih zalim bila diingatkan kepadanya ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling, tak nak ikut, tak nak buat, tak nak dengar. Maka itu sebesar-besar kezaliman. Allah kata, kami akan membalas orang-orang yang melakukan dosa. Jadi sebagai penutuplah kan, kena fahami ciri-ciri pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah mereka cintakan Allah, mereka juga cintakan Rasul, dan juga barulah Allah akan mencintai mereka. Salah kiblat tu. Kiblat sana. Sana. Ni tak apa. Ya. Jadi Allah berfirman, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum, sekiranya kamu tuhibbunallah, kasihkan Allah, fattabi'uni, maka hendaklah engkau mengikutiku, yuhibbukumullah, barulah Allah sayangkan kamu. Macam mana nak rasa kasih sayang Allah? Kan? Syarat dia kena ikut Rasulullah SAW, barulah Allah akan kasih kita, kemudian barulah Allah ampunkan dosa kita. Dua benda tu. Mahabbatullah wa maghfiratuhu. Kasih sayang Allah, kemudian keampunannya, tapi syarat dia kena ikut Rasulullah SAW. Jadi kesimpulan dia gitulah. Maknanya bila dakwah ni perkara yang benar, mengajak kepada yang makruf, mencegah kemungkaran, maka yang mengajak kepada yang makruf dan yang mencegah kemungkaran itu mestilah melakukan terlebih dahulu apa yang disebut makruf dan hendaklah meninggalkan apa dikatakan mungkar. Barulah sempurna. Sebab itulah memberi nasihat dan mengajak kepada kebaikan adalah perlu kepada keikhlasan dan dengan cara yang betul. Kalau terdapat dalam niat hati itu menjatuhkan maruah orang lain ataupun sekadar nak menunjuk, riak, rasa dialah orang yang paling banyak ilmu, dialah orang yang saleh, ataupun memarahi kemungkaran itu di hadapan manusia untuk niat menunjukkan dia ni orang yang benci mungkar, padahal dia tak benci pun, sebab dia hanya sebuah lakonan sahaja, maka ni dikatakan tidak ikhlas. Maka Allah akan tolak daripada awal lagi apa kebaikan yang dia buat tadi. Sikit pun tidak akan mendatangkan kebaikan. Jadi sebab itu manusia menilai apa yang dibuat, dia tidak menilai apa yang diperkatakan. Macam kita dengan anak-anak kita lah.
Anak dia tengok apa kita buat, dia tak dengar apa kita cakap. Lepas tu kalau kita kata, anak tak dengar cakap, betul. Anak-anak memang tak dengar cakap, tapi dia akan melihat apa yang kita buat. Kita sebagai bapa kan cakap dia, kau jangan isap rokok. Kan? Anak kita, dia tak akan dengar sebab dia tengok kita merokok. Sebab dia merokok kan. Pasal apa aku pun merokok. Gitulah. Kalau kata, kau jangan merokok sebab aku tak merokok. Dia anak tak merokok. Sebab bapak dia tak pernah tengok bapak dia pun isap rokok. Gitulah sebagai contoh kan. Jadi benda ni berat lah maknanya. Kan? Sebab tu dia akan melihat apa yang kita buat. Walaupun tidak akan mendengar apa yang kita katakan. Pasal kita cakap banyak kali sekalipun, dia tidak akan buat. Melainkan kita mengajaknya dan kita melakukan sekali. Macam kita ajak anak kita sembahyang jemaah kan. Sembahyanglah jemaah, kita kena jadi imam. Baru dia ikut. Kalau kita kata sembahyang jemaah, kita main seseorang. Agak-agak dia nak buat tak? Gitulah. Kan, sukar. Walaupun saya tak nafikan ada anak-anak yang baik kan. Walaupun bapak dia begitu kan, tak lurus pun. Bapaknya bengkok, dia lurus. Ada juga. Kan? Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dapat bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.